أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبوا بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Dan apabila engkau baca Al-Quran,
Nescaya kami jadi antara engkau dan antara segala mereka-mereka yang tak ada beriman dengan akhirat itu dinding. Wa iza qara'tal Qur'an, Muhammad, apabila dibaca padanya Al-Quran, nescaya kami jadi antara engkau dan antara mereka-mereka yang tiada beriman dengan akhirat itu dinding. Bahagian sini bahagian ada aircon tapi buka pintu jadi hangat. Tutup sat pintu. Bahagian sana bahagian cermin tu. Setelah hari ni dia jadi lagu mana dah? Aircon pula jadi hangat. Yang nak aircon masuk dalam, tak mau aircon duduk tu. Wa iza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan apabila engkau baca Al-Quran, nescaya kami jadi antara engkau dan antara mereka yang tiada beriman dengan akhirat itu dinding. Kata Allah, apabila kami baca Al-Quran, apabila engkau baca Al-Quran, nescaya kami jadi antara engkau dan antara mereka yang tidak beriman itu dinding. Bila baca Quran, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu dinding. Apa dinding? Halangan. Orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman berbeza. Orang beriman bila baca Al-Quran, Allah sebut sifat dia. Innal ladzina amanu Iza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala, maka bertambah keimanan mereka. Orang-orang kafir bila baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, bertambah kekufuran mereka. Pasal sebab itu Allah sebut hijaban, berbeza. Orang beriman bila baca Al-Quranul Karim, zadathum imana, maka bertambah keimanan mereka. Bila dibaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, berbeza dengan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir bila dibaca ayat-ayat Al-Quran, bertambah kekufuran mereka. Sebab itu ada hati yang boleh terima Al-Quranul Karim, ada hati yang tak boleh terima Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ada sifat orang yang boleh terima Al-Quranul Karim di awal lagi. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada ragu-ragu. Dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Macam mana dia nak dapat supaya Al-Quran ini menjadi petunjuk pada dia? Dia kena bertakwa. Sama ada dia orang beriman ataupun dia belum beriman. Orang yang belum beriman, dia ada sifat takwa, insya-Allah dia boleh beriman. Apa sifat takwa? Dia tenang, dia sabar, dia berpemikiran terbuka, dia sedar diri dia siapa. Orang-orang yang begini, bila dengar ayat-ayat Al-Quranul Karim, lama-lama hati dia akan terbuka. Sebab itu, lebih-lebih lagi kita orang beriman lah. Bila kita nak mengaji Al-Quranul Karim, nombor satu sekali, kita kena ada sifat takwa. Apa sifat takwa? Takwa ini buat benda yang Allah Ta'ala suruh, tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Ataupun takwa itu macam selalu saya sebut, takwa ni ialah menjalinkan hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Itu takwa. Jadi macam mana Quran nak masuk dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kena ada sifat takwa. Saya jahil, sebab tu saya mengaji. Itu sifat takwa. Banyak lagi benda yang saya tak tahu. Saya ni dosa banyak, saya ni kesalahan banyak. Saya ni mari nak cari kebenaran. Di mana kebenaran, di situlah saya. Orang-orang ni bila dia belajar Al-Quranul Karim, zadat imana, maka makin bertambah keimanan dia. Ada setengah orang dia belajar Al-Quranul Karim, dia mengkaji Al-Quranul Karim, bahkan dia menjadi pensyarah
di setengah-setengah universiti mengajar orang Islam ilmu wahyu, ilmu Al-Quran, dia sendiri tidak beriman. Kenapa? Dia ada sifat bongkok dalam mata hati dia. Dia mengajar itu kerja dia untuk cari makan. Ada saintis yang masuk Islam, bila dia kaji Al-Quranul Karim, ada fakta-fakta sains yang tepat dalam Al-Quranul Karim, dia memilih untuk masuk Islam. Ada dia juga menggunakan Al-Quranul Karim sebagai rujukan, tapi dia tak masuk Islam. Kenapa? Dia guna Al-Quranul Karim untuk cari makan. Sebab itulah bila dibaca Al-Quranul Karim, ada dinding antara orang beriman dengan orang tak beriman. Berbeza penerimaan mereka dengan Al-Quranul Karim. Orang tak beriman sampai peringkat zaman dulu ejek-ejek. Zaman Nabi SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, isteri Abu Jahal, mengejek-ejek Al-Quranul Karim, Ummul Jamil. Nah ini, orang-orang ni tak masuk Al-Quran dalam dada. Rugilah tuan-tuan hidup kita di dunia. Kita mempunyai hati, tapi kalau hati tak boleh masuk Al-Quranul Karim, hidup kita ni rugi. Nah itu. Sebab itu rugi sangat-sangat kalau hidup di atas dunia ni tak belajar Al-Quranul Karim. Itu. Ataupun kita belajar Al-Quranul Karim, Al-Quran tak boleh masuk dalam dada. Tu yang saya duk marah selalu. Kita kena ingat, kita duduk tempat mengaji ni, mengaji Quran, bukan mengaji kelas menjahit, bukan mengaji kelas masakan, bukan mengaji kelas wiring. Kita mengaji Quran. Quran kalamullah, mukjizat Nabi yang terbesar. Sebab itu kita kena ada adab betul-betul bila kita belajar ni. Ni hak depan mata saya, tak apalah kalau nampak menyembang tu saya marah. Dia selamat lah. Mungkin dia sakit sikit kena marah dengan saya, tapi dia selamat. Hak belakang saya, orang wa iza qara'tal Quran, bila baca ayat Quran, bila hurai ayat Quran, dia pun hurai sama. Saja nak duduk jauh nak menyembang. Kadang mari bukan boleh apa pun, dengar kata pergi mengaji, tapi pergi menyembang. Kalau dia tak boleh tak apa juga, kawan sebelah pun tak boleh dengan sebab dia menyembang. Ngongek sembang. Galak sungguh. Nak ubah perangai bila tak tahu. Nak ke atas ni pun ada. Orang start kuliah dia pun start. Orang start kuliah dia pun start lah. Syaitan apa yang dekat kat hang tak tahu. Tak tahu. Syaitan ni cuba kacau, jangan bagi dengar. Kau boleh jangan main terus. Kalau main pula dia kacau pula, jangan bagi dengar. Jangan bagi tumpu. Orang bila dengar kau, ansitu, diam. Hormat Quran tumpuannya. Supaya Quran tu mengalir masuk dalam dada kita. Quran ni tempat duduk dia hati. Di zaman Nabi SAW, Jibril alaihi salam turun. Ajar pada Nabi, Quran terus lekat di hati Nabi SAW. Tak ada lagi Quran dibukukan. Mari zaman Nabi, Nabi juga ajar para sahabat pun bukan ajar berkitab ni kita dah. Ajar terus lekat di hati para sahabat. Semua sahabat-sahabat hafal Quran di dada. Saya sebutlah, kalau kita lupa Quran dosa. Benda yang paling mahal, Al-Quran yang duduk di dada kita. Walaupun juzuk amma. Jangan bagi lupa dah. Muda-muda dulu, kecil-kecil dulu kita pergi menerah banyak ingat Quran. Tua-tua lupa. Lupa pasal apa? Pasal dia tak ulang, tak ambil tahu, lupa benda apa-apa. Akhirat esok hang jawab dengan Allah Ta'ala. Hilang duit cari, hilang lembu cari, hilang motor cari, hilang Quran di dada tak cari balik. Macam Quran tu murah sangat. Itu. Sebab itu Quran diajar dan lekat di dada para sahabat. Lekat di dada para sahabat. Sahabat-sahabat semua hafal Quran. Bila Islam bila dah lama, ramai sahabat-sahabat yang tua yang mati. Ada yang syahid di medan perang. Mari zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Osman bimbang dan risau, kalau Al-Quran ini tidak dibukukan, nanti orang akan lupa. Itulah Sayyidina Osman mula membukukan Al-Quranul Karim. Adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Mulanya tak ada baris, tak ada titik.
Lepas tu mari generasi kemudian pula bubuh titik. Mari kemudian pula bubuh baris. Nak memudahkan lagi. Mari zaman kita Quran, kitab Al-Quranul Karim ditulis di atas kertas-kertas yang sangat kualiti untuk memudahkan kita. Nah itu. Walau bagaimanapun Quran itu tempat dia di mana? Bukan dia duduk di kertas, tempat dia di hati. Quran tempat dia di hati. Sebab tu hati kena bersih. Hormatlah kita tuan-tuan bila kita baca Al-Quranul Karim, ngaji Al-Quranul Karim, kita hormat. Jangan duk bersembang, bukan tani saja, di mana-mana pun. Belajar mulut tu kunci. Banyak. Jangan duk bercakap. Jangan duk jadi perangai macam zaman dulu. Nah ini nak cerita. Zaman musuh-musuh Islam yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam junjung Quran. Diam. Jangan duk bersembang. Dan apabila engkau baca Al-Quran, nescaya kami jadi antara engkau dan antara segala mereka itu yang tiada beriman itu dengan akhirat itu dinding yang menutup engkau daripada mata-mata mereka itu. Yang menutup engkau daripada mata-mata mereka itu, iaitu 3 ayat. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim. Ini surah An-Nahl. Mereka itu Allah Subhanahu wa taala peterikan hati mereka itu dan pendengaran mereka itu. Orang yang Allah Taala tutup itu orang yang dinding antara orang beriman dengan orang-orang yang kafir. Bila baca Al-Quranul Karim, hati mereka itu dipeteri. Telinga mereka itu ditutup dan hati mereka itu ditutup. Boleh baca macam baca kat tunggui. Tak masuk apa pun dalam hati dia. Waja'alna ala qulubihim akinnah an yafqahu. Allah jadikan hati-hati mereka itu penutup daripada faham. Tak faham. Mereka tak faham Al-Quranul Karim. Kenapa? Hati mereka ditutup oleh Allah Ta'ala. Lagi dalam surah Kahfi ya tadi, afara'aita man ittakhaza ilaha hawahu wa adallahu Allah ala qulubihim. Adakah mereka mengambil Tuhan mengikut hawa mereka, hawa nafsu mereka itu? Ambil Tuhan ikut hawa nafsu mereka itu dan Allah Ta'ala sesatkan dan Allah Ta'ala sesatkan ala ilmi, di atas ilmu. Ini yang dalam surah Al-Jathiyah. Ayat musabab turun ini ayat pada segala yang hendak tipu bunuh Nabi seperti Abu Jahal. Itu dia panggil sebab, dan perempuan Abu Lahab. Maka baca Nabi akan Al-Quran, tiada lihat mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul, dia kata turun Al-Quranul Karim. Orang yang berbeza dengan orang beriman dengan orang tidak beriman itu sebabnya berlaku pada isteri Abu Lahab. Abu Lahab bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dialah orang yang pertama menyambut maulud. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, dia sungguh cukup seronok. Dia merdekakan seorang hamba dan menyembelih berpuluh-puluh ekor unta sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak saudara dia. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, dialah orang yang mula memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tabbalaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Itu yang Allah Ta'ala turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab dan apa yang Abu Lahab usahakan. Lagi bini dia sama, wa mar'atu, bini dia pun sama perangai, bermusuh. Di mana Nabi berjalan, di situlah dia sekat. Sehingga Ummul Janin, isteri Abu Lahab tu, Nabi berjalan kok mana, dia bawa duri, dia letak jalan tu. Sampai mereka tak tahan dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermusuh sangat dengan Nabi. Mereka cari batu besar nak hempuk kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dia masuk
dalam masjid, Nabi SAW berada dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain. Cari Nabi SAW nak hempas atas kepala Nabi batu. Masuk-masuk, dia tak nampak Nabi SAW. Nampak Abu Bakar, nampak Umar. Nabi tak nampak. Padahal Nabi ada kat situ. Dia lepas geram, dia marah kat Abu Bakar dan Umar. Dia marah. Sedangkan Nabi SAW ada. Allah tutup mata mereka itu, tak nampak Nabi SAW. Itu. Baik. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا. Dan telah kami jadi atas hati mereka itu tutupan, bahawa faham mereka itu akan Al-Quranul Karim. Allah jadikan hati mereka itu satu penutup, tutupan, bahawa faham Al-Quranul Karim. Mereka tak boleh faham. Pasal apa? Hati mereka itu ditutup, dipeteri hati mereka itu. Sedangkan Al-Quranul Karim bukan susah nak faham. Macam kita belajar ni tak ikut kelas. Orang belasan tahun duduk, dengar elok-elok, hati terbuka, niat nak mengaji elok-elok, ada tawaduk rendah diri, hang boleh faham Quran. Walaupun hang belah-belah tahun. Hang umur muda, puluh-puluh tahun, tua 70-80 tahun, duduk sekali, hati hang terbuka, bersih, suci, hang duduk, hang boleh faham Al-Quranul Karim. Tak payah perasing umur, duduk sekali, bawa hati yang bersih, dengar, boleh faham. Itu hebatnya Al-Quranul Karim. Tapi kalau dalam hati itu ada kufur, dalam hati itu ada sifat-sifat dengki, khianat, bongkok, sombong, hang tak boleh faham Al-Quranul Karim. Kalau hati bersih, insya-Allah boleh faham Al-Quranul Karim sama je dengan orang lain. InsyaAllah kita termasuk di kalangan orang yang hati dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terima Al-Quranul Karim. Bukan payah nak faham, tak. Ada orang yang Allah tutupkan hati mereka itu, tu yang dia tak faham. Bila Allah Taala buka hati, mudah faham. Al-Quran mudah faham bila Allah Taala buka hati. Janganlah Allah Taala tutupkan hati kita sampai kita tak faham. Dia kata tadi, orang mengaji setahun dua banyak dah boleh ilmu. Yang dia sampai puluh-puluh tak boleh apa, duk bodoh situ. Pasal apa? Main ni bukan duk mengaji, nak menyembah. Bahkan lagi bodoh pada dulu. Ada. Sepatutnya orang mengaji ni makin faham, makin faham, makin faham, makin faham. Bahkan dengar Al-Quranul Karim ni seperti mana air hujan menyirami bumi yang kering. Pokok tu dia layu je. Bila hujan turun dia segar. Hati kita pun begitu. Layu je. Bila siram dengan Al-Quranul Karim, kita rasa segar. Tu panggil Quran ni syifa. Ubat. Kita sebut banyak dah. Kalau sakit jantung pergi hospital. Kita cari dalam Al-Quran itu ubat sakit jantung, nak buat macam nak belah, nak apa, semua tak ada. Bila kita demam makan ubat, Panadol dan sebagainya. Darah tinggi ada ubat darah tinggi, kecil manis ada ubat kecil manis. Tapi Al-Quranul Karim ubat yang tidak ada boleh berubat di hospital. Apa dia? Ketenangan dan kebahagiaan. Kelapangan. Itu. Bahkan boleh timbulnya darah tinggi, boleh timbulnya penyakit-penyakit lain akibat daripada hati tak tenang. Tu punca dia. Hati tak tenang tu. Sebab tu kalau kita pikir sangat, darah kita naik. Marah sangat, darah kita naik. Bila darah naik, boleh datang penyakit lain. Stroke boleh datang. Macam-macam boleh datang penyakit lain. Jadi Al-Quran ini ibu segala ubat, syifa. Apa dia? Mengajar manusia menjadi sabar. Mengajar manusia menjadi redha. Mengajar manusia berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajar manusia tenang. Mengajar manusia rasa lapang, tenteram. Kenapa? Kita sedar kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Dan segala-galanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang nama Allah kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah dan Maha Kasih Sayang. Jadi tenanglah kita.
Jadi biarlah Quran ini menjadi syifa, ubat untuk hati kita. Sebab tu lepas kita belajar Al-Quranul Karim, makin tenang, makin puas, makin seronok. Itulah tuan-tuan sekalian hidup kita di dunia. Seronok ni tak mana? Bila kita mengaji banyak. Khasnya kita mengaji Al-Quranul Karim, kita makrifah, kita kenal. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kenal Allah ni dengan melihat alam yang Allah Ta'ala jadikan. Lagi lama kita duduk di atas dunia, banyaklah kita lihat alam kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan makin dekat kita dengan Allah. Tu yang orang tanya Sayyidina Ali, Ali kalau diberi pilih pada kamu, beranak, hidup sekejap, mati masuk syurga terus, ataupun kamu diberi hidup lama, kena lawan nafsu kamu, kena jauh diri daripada maksiat, lakukan amal ibadat, buat amal ibadat betul-betul, nanti boleh masuk syurga. Nak hak mana? Beranak, mati terus masuk syurga, ataupun buat ibadat betul-betul, jaga diri, jaga nafsu, sampai tua boleh masuk syurga. Nak hak mana? Sayyidina Ali kata, kalau diberi pilih, aku nak hidup lama di atas dunia ni. Kalau diberi pilih, aku nak hidup lama di atas dunia ni. Kenapa kalau diberi pilih nak hidup lama di atas dunia ni? Kerana lagi banyak aku tengok alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lagi kenal aku dengan Allah Ta'ala, lagi seronok aku. Itu saya nak disebut. Kita, sebab tu saya sebut dah dulu ni, mati sampai masa kita mati. Ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak tangguh walaupun satu nafas apabila tiba ajal. Satu nafas pun Allah Ta'ala tak tangguh. Bila tiba ajal masing-masing, kita akan mati. Tapi berusaha untuk sihat ini, wajib kita kena berusaha. Jaga pemakanan kita, jaga kesihatan kita, ini wajib. Kenapa? Kalau kita dikurniakan oleh Allah kesihatan yang baik, umur kita panjang, banyak lagi masa kita hidup di atas dunia, banyak lagi kita boleh mengaji Al-Quranul Karim, banyak lagi kita boleh tengok ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah? Alam ini ayat-ayat Allah. Makin kita tengok ayat-ayat dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makin kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cukup nikmat hidup di atas dunia, walaupun kita dah tua. Orang kata orang tua dah nak seronok apa dah, mata pun tak apa nampak, telinga tak apa dengar dah, rupa pun huduh tak lawa macam orang dah. Mana tak? Kegembiraan wali-wali Allah, kegembiraan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun tua. Ini kita nak. Makin tua makin makrifah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makrifah tu makin kenal kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Cuma macam tadilah, jangan hati kita tertutup daripada menerima Al-Quranul Karim. Wa fi azanihim waqra, dan pada telinga mereka itu berat. Dan pada telinga mereka itu berat. Tadi waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahun, dan telah kami jadikan atas hati mereka itu tutupan daripada faham, tak boleh faham. Wa fi azanihim waqra, dan pada telinga mereka itu berat, tiada dengar akan ajak Al-Quranul Karim. Berat. Telinga tu jadi pekak nak dengar Quran, tak mau dengar. Cengah-cengah bila orang baca Al-Quranul Karim, baca tafsir ke apa di masjid, di surau, di madrasah apa semua, dia lemah dengar, dia belah, lari keluar. Tengah-tengah ada pasang speaker derah pula apa semua ni, lari tak mutu pijau, berat telinga dia nak dengar. Lah ni Pulau Pinang dah tak dah, masjid surau boleh azan dengan qomat je, speaker luar ni tak boleh pakai. Kalau tempat kita ni macam mana? Ada kot luar. Saya pun suka bubuh speaker dalam saja. Tapi main orang duduk atas kereta, yang duduk kot luar, puluh-puluh tahun dah kita lagu tu. Kalau benda tu dah jadi akta dah, siapa boleh saman kita? Boleh saman kita semua. Dulu sahabat dah, nasihat cukup dah.
Jangan duk warta, jangan duk apa semua jadi susah. Tuan-tuan, dia susah. Kita tengoklah lagu mana. Tuan-tuan sekalian. Kalau Islam sebagai agama rasmi, susah kita nak bekerja Islam. Ganggu orang dan sebagainya pun semua nak mengaji pun tuan-tuan berat. Ini di Pulau Pinang saja dia warta. Hanya azan dan qamat saja. Tuan-tuan. Gitu. Depa tak kacau kita ni tak apalah. Dia kacau esok kita kacau. Tuan-tuan sekalian. Gitu. Tengok keadaan, tengok tempat macam tempat kita. Nak pakai dalam saja. Noh duduk kat luar. Tambah lah ni pula musim Covid pula kena perjarakan, tak boleh duduk dekat-dekat. Cara dia macam mana? Kena pakai speaker luar lah. Puluh-puluh tahun dah kita lagu tu. Tuan-tuan sekalian. Ini. Baik. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu, dan telah kami jadikan atas hati mereka itu tutupan. Wa fi adanihim waqra, dan pada telinga mereka itu berat, tiada dengar akan dia ajaran Al-Quran. Telinga mereka tu pun berat, tak dengar ajaran Al-Quran. Wa iza zakarta rabbaka fil Quran wahdahu wallau ala adbarihin nufura, dan apabila engkau sebut nama Tuhan engkau dalam Al-Quran, satu, nescaya berpaling mereka itu atas diri mereka itu belakang, lari daripadanya. Dan apabila engkau sebut nama Tuhan engkau pada dalam Al-Quran itu satu, bila disebut nama Tuhan engkau yang dalam Al-Quran itu Allah itu satu, berpaling mereka itu, kalih ke belakang. Qul huwallahu ahad, kata oleh Tuhan itu satu, tak mau dengar. Kenapa? Mereka faham Tuhan tu banyak. Duk bina patung-patung berhala sampai tenggelam Kaabah, nampak patung-patung berhala saja. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar Tuhan itu satu. Siapa dia Tuhan yang satu? Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak mau dengar, kalih ke belakang. Yang ni ada cerita dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi suruh Sayyidina Ali buat jamuan. Suruh Sayyidina Ali buat jamuan. Panggil pembesar-pembesar Quraisy datang untuk makan. Lalu Ali pun patuh buat kenduri. Panggil pembesar-pembesar Quraisy, ajak jemput mai buat makan. Mai makan jamuan dia buat oleh Sayyidina Ali. Bila semua depa kumpul, lalu Nabi pergi. Lalu Nabi baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Depa tak mau dengar. Kalih ke belakang. Berbisik-bisik sama depa. Kata ni orang tukang sihir mari dah. Ada yang kata Nabi gila. Nah itu. Sampai tara tu. Kita tengok dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sanggup walaupun dimaki, dicaci. Yang penting Nabi sampaikan ayat-ayat Allah pada mereka. Kita yang ni kita lemah. Untuk sampaikan ayat-ayat Allah ni kita lemah. Pasal apa? Bila kita sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang marah kita, orang maki kita. Nak sampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, orang marah, orang maki. Tu yang kita tak sanggup buat. Sedangkan Nabi dimaki, Nabi dicerca, Nabi dikutuk, Nabi dihina. Maknanya bila kita sampai kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita dicaci, kita dikutuk, kita dihina, hatulah Nabi rasa. Bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja, nabi-nabi dulu, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dicaci dan dicerca oleh kaum dia. Kenapa? Menyampaikan kebenaran apa yang ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bila kita nak sampaikan kebenaran, teringin nak sampai, kita diam. Pasal apa? Takut dia maki kita. Takut sangat yang tu. Memang tuan-tuan sekalian, bila orang maki kita, kita rasa pedih. Kita rasa sakit. Kita rasa duka cita. Siap kata pula, lepas ni aku tak mau habaq dah. Serik dah. Pula ada Nabi pernah serik. Lepas tu akhirat esok, orang ni tuan-tuan bila masuk neraka,
Azab neraka sangat dahsyat. Dia duduk dalam neraka tu, dia kisah nak ganti tempat dia dengan siapa saja. Dia akan cari salah. Di dunia ni kalau kita tengok mak kita sakit yang sangat berat, ya Allah, kalau boleh sakit mak aku letak kat saya pun tak apa. Saya tak sanggup tengok mak saya sakit. Tengok anak sakit berat sangat, mak ayah tengok berat sangat sakit anak tak tertanggung, dia sanggup, ya Allah, sakit ni anak aku masih kecil, kalau boleh sakit ni buh kat saya pun tak apa, jangan anak saya tanggung. Kita sanggup kata begitu. Tapi neraka lain. Siapa pun tak tahan dengan neraka. Pedihnya neraka 70 kali ganda daripada api dunia. Terbakar hangus kulit, tukar kulit lain. Dalam neraka tu ada azab-azab yang lain. Tusqa min ainin aniyah. Makanlah daripada mata-mata air yang sangat membakar, sangat panas. Tuang air untuk minum dalam neraka itu seperti mana air tembaga cair. Tuang melalui umbung-umbung, berlubang umbung-umbung. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan kecuali pohon-pohon yang berduri. Lapar nak makan, tak ada, makan pohon-pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Bila makan pohon yang berduri itu tidak akan hilang dari tidak akan menjadi gemuk dan tidak akan hilang daripada lapar. Makna makan lagi seksa, lagi seksa. Tak makan lapar, makan terseksa. Tambah lagi azab-azab neraka dengan ada binatang-binatang bisa dalam neraka yang dipanggil kalalik. Sekali dia patu 40 tahun jerit sakit. Bisanya mati dah. Lah ni kena patuk dengan ular, pergi hospital, lega tak lega mati. Ni tak mati, bisa dia tu 70 tahun menjerit sakit. Ada kata 40, ada 70 tahun menjerit sakit. Cukup dah 70 tahun nak rasa lega, pang bagi kali 70 tahun pula. Nak cukup 70 tahun dah, lah rasa nak lega dah, pop lagi sekali 70 tahun pula. Neraka lagi berenang-renang di dalam api. Bukan berenang dalam air. Atas api, bawah api, kiri api, kanan api, menyelam dalam api. Siapa nak larat sanggup tanggung? Masa tu dia fikir, kalau dia boleh ganti dengan mak dia, dia nak ganti mak dia. Kalau boleh ganti dengan pak dia, nak ganti dengan pak dia. Boleh ganti dengan adik-beradik dia, nak ganti dengan adik-beradik dia. Boleh ganti dengan suami dia, isteri dia, nak ganti. Tak kira siapa, yang penting dia boleh keluar tu dah. Tu yang dia nak cari salah. Nak cari salah. Kita takut tuan-tuan, kita buat ibadat, kita jaga diri kita, ada orang salahkan kita. Pasal apa? Kita pun tak pernah sampai apa-apa pada dia. Kita pun tak pernah tegur apa-apa pada dia. Tak pernah kita ajak dia buat baik, ajak pergi mengaji ke. Tak pernah kita halang dia buat jahat. Kita takut apa? Takut dia maki kita. Bila dia maki kita, kita rasa sedih, kita rasa perit sangat. Memang pedih, perit. Itu yang dilalui oleh Nabi SAW. Macam cerita ni. Sengaja Nabi buat, suruh Sayyidina Ali buat kenuri, buat sedap-sedap, lepas tu jemput pembesar-pembesar Quraisy mai makan. Depa mai lah. Bila depa berkumpul dah, Nabi SAW masuk dalam majlis tu, Nabi baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalih ke belakang. Bisik-bisik sama depa, sembang-sembang sama depa, ejek-ejek, maki-maki ikut belakang. Nabi dengar walaupun bisik. Saya kata tadi, tak mau dengar Quran, tak mau dengar. Ni kita ramai-ramai harap tak ada lah hak perangai macam tu. Dengar saya kata ni tuan-tuan. Jangan biar Quran ni jadi kawan kita, teman kita di dunia, teman kita dalam kubur, teman kita di akhirat. Jangan Quran jadi laknat kita balik. Hampir mengaji Quran, bawa kitab pula. Orang duk baca Quran, yang hang duk menyembah. Hang penyakit kepala bapak apa? Betul. Hang kena tak mana, tak kena apa. Tu cerita dia. Jadi tak masuk dalam dada. Ada ni. Aku ni tak nampak. Kali kiri kanan tak nampak, tak tahulah aku belakang-belakang saya. Ni ayat Quran ada ni.
Nada, dengar elok-elok, duk elok-elok, bodoh pun tak apa, lama-lama pandai. Duduk sembang bila nak pandai, duk bodoh situ. Memang kita semua bodoh apa? Aku dulu pun bodoh ke? Kita mengaji. Masuk pondok, tuan-tuan sekalian tak reti apa. Jawi tak reti apa, tak reti. Umur 13 tahun mak pergi lempak di pondok. Tak reti apa. Tengah malam bukan ni ya, tumpang kereta orang je. Lah ni nak hantar anak masuk asrama, ikut habis ngetuk tok nyang mau pakai ikut belakang. Tu, ni pi duk nu hijau nu, tumpang kereta orang. Bagi duit RM50 pi duduk di pondok. Tu. Duk tak mana apa semua tak orang dulu dia cekal tu tuan sekalian. Pandai-pandailah hidup. Macam mana? Apa semua pandai-pandailah atok sendiri apa semua. Mengaji. Pejalan celek 10 tahun juga duduk. Tu. Daripada tak reti-retilah juga. Kita pun sama, tuan-tuan sekalian. Kita main mengaji. Yang penting hati kita bersih. Yang kita dobat kacau. Macam itu. Tempat-tempat menega. Apa nak menega? Saya buat bagi elok lagi. Bubuh simen bagi lagi apa semua. Tapi orang mengaji apa dengar? Orang mengaji apa menyimbang? Menjadi Abu Lahab. Kalau hak jantan Abu Lahab, kalau hak perempuan apa dia ni, Ummi Jamil bini Abu Lahab. 2 ekor tu. Jangan ada Abu Lahab dalam ni, bini Abu Lahab dalam ni. Nah itu, jangan ada. Tu itu ada. Ingat tuan-tuan sekalian, nak menega. Saya tak larang. Hampa untung duit banyak perempuan semua. Kalau hampa aku duk mengajak hampa menyembah, aku tak redha. Bab berkali dah. Aku mengajak apa dok popek dok payah apa semua, aku tak redha. Bukan saya kira aku tak redha, Allah Taala tak redha. Penat tuan-tuan kita buat tempat pengajian. Letih tuan-tuan sekalian. Tapi depa bukan nak dengar. Ada orang report, saya mata gelap banyak tuan-tuan. Budak-budak kita berjalan tuan-tuan sekalian. Ngongeng sembang nak boleh apa? Itu. Ayat ni dah boleh tiap panjang. Baik. Jangan jadi Abu Lahab nah. Hak laki-laki jangan jadi Abu Lahab, hak perempuan jangan jadi bini Abu Lahab. Ummi Jamil tu mak cantik, kira ratu cantik lah bini Abu Lahab nama apa. Tu cerita dia. Baik. Apabila engkau sebut nama Tuhan engkau dalam Al-Quran, satu nescaya berpaling mereka itu atas diri mereka itu belakang, lari daripadanya. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaik. Kami terlebih ketahui dengan barang yang memberi dengar mereka itu dengannya ketika memberi dengar mereka itu kepada engkau akan bacaan engkau. Yakni musyrikin Mekah memberi dengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan olok-olok ketika mereka itu dengar bacaan Al-Quranul Karim. Olok-olok bila musyrikin Mekah, bila Nabi baca ayat Al-Quranul Karim, olok-olok, ejek-ejek, bisik-bisik, sembang-sembang kali cerita, buat cerita lain, buat tajuk lain. Allah dengar, Maha mendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam putus asa, tak Nabi sampaikan juga. Akhirnya apa yang jadi macam mana? Orang-orang yang bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hancur. Di medan Badar, di medan Uhud, Mekah dulu musyrikin menguasai Mekah. Berhala tenggelam Kaabah, nampak berhala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah sampai hari ini alhamdulillah dengan berkat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin Mekah satu patung berhala pun tak ada. Gambar-gambar merapu pun tak ada, bersih. Nah itu. Baik. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaih. Kami terlebih ketahui dengan barang yang memberi dengar mereka itu dengannya ketika memberi dengar mereka itu kepada engkau akan bacaan engkau. Yakni musyrikin Mekah memberi dengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan olok-olok ketika mereka itu dengar bacaan Al-Quranul Karim. Wa izhum najwa, dan tiba-tiba mereka itu berbisik-bisik antara mereka itu. Dan tiba-tiba mereka itu berbisik-bisik antara mereka itu. Banyak perangai mereka. Bila dibaca ayat Al-Quranul Karim, ada yang kalih ke belakang.
Ada yang Allah ejek-ejek. Ada yang izhum najwa, dan tiba-tiba mereka itu berbisik-bisik antara mereka itu. Berbisik antara mereka itu. Dia kata apa? Tu, tengok orang gila duk baca apa. Tengok ahli sihir duk baca apa. Tengok orang miring duk baca apa. Nabi dengar. Berbisik-bisik sama mereka. Kalih nak bagi, jangan bagi dengar. Ada bisik. Semas. Tu ada tu. Yang jadi bini Abu Lahab pula. Orang baca Al-Quran, mereka sama-sama mereka duk bisik. Bisik kepala otak apa? Bisik. Dengar orang baca. Beri masuk hati tu. Janganlah duk jadi bodoh. Dengar orang baca. Ni orang baca Al-Quran berbisik-bisik. Sama-sama mereka berbisik-bisik. Ngongek. Maknanya, bercakap derah pun jangan, bisik pun jangan. Dengar elok-elok. Ada tuan-tuan sekalian. Nah itu. Ni kadang-kadang orang nak cerita yang ni pun nak bisik kat kawan lagi. Pang tak kepala tu. Bau tu. Tu. Ustaz-ustaz lain tuan-tuan sekalian. Bila saya marah pokok-pokok duk menyembah dalam kuliah, kadang-kadang jenis lah ni pula live dan sebagainya. Dia potong tu dia vera riuh semua. Masjid-masjid lain pun kena. Pakat mai jumpa saya. Jumpa kat mana-mana apa semua je. Terima kasih lah ustaz. Kami tak gamak nak marah, tapi ustaz gamak. Ampun terah kat aku seorang. Gamak. Kami pun geram juga tapi tak gamak nak kata. Tak apa aku gamak. Tuan-tuan sekalian, tu cerita. Daripada dia duduk buat dosa. Tuan-tuan sekalian, tu. Izuhum najwa, dan tiba-tiba mereka itu berbisik-bisik antara mereka itu. Bila Nabi SAW baca ayat Al-Quranul Karim, mereka berbisik-bisik antara mereka itu. Ni sebenarnya yang betulnya bila orang baca Al-Quran, perhati dengar, tadah dengar, ikhlaskan hati. Tu cerita. Yang masalahnya tuan-tuan, kadang-kadang kawan sebelah tu dia tak gamak, kawan nak menyembang, dia buat tak tahu, dia tak gamak. Dia tak dia sembang juga. Tu pun sama lah. Biar dia seorang. Dia sembang 2-3 patah, kita buat tak tahu. Dia sembang 3 patah, lama-lama dia gila, dia berhenti. Tu cerita dia. Jangan buat perangai-perangai musyrikin dulu. Tuan-tuan, peluang kita boleh mengaji ni Allah Ta'ala bagi. Kawan-kawan kita dulu sama-sama muda kita, sampai kelar tak mengaji. Kalau orang lain mungkin kita tak kenal. Dia sekolah rendah sekali dengan kita, bukan mengaji tak mana. Dia sekolah menengah kali dengan kita, bukan mengaji tak mana. Dia kerja, kita kerja sekali dengan kita, masa tu pun tak mengaji mana. Dia menikah tak lama, kita pun menikah tak lama. Dia dapat anak, kita dapat anak, apa semua. Masa bila ada mengaji? Tak ada. Kita bila mari tua sikit terbuka hati, kenal tempat mengaji, Allah buka. Tu rezeki lah. Cuba biar terus hidup lagu tu sampai mati. Ada kawan kita sampai sekarang tak lagi. Orang ni kita kena pergi cari dia. Dia kawan baik kita. Habaq ke dia aku, kalau orang lain aku tak tahulah. Kalau hang aku tahu sebab hang aku sama-sama je. Tak ada mengaji tak mana, kita ni sama-sama buat. Sama-sama buat. Lah aku pun tua, hang pun tua. Lah jom kita pergi mengaji. Buat bekal nak mati. Masa bila kita mengaji, orang lain mengaji puluh-puluh tahun, kecil-kecil lagi mengaji dah. Kita sama-sama buat, daripada kecil sampai ketua sama-sama buat. Nak mengaji masa bila? Hang kerja, aku kerja. Hang kalau dah bela anak, aku pun kalau nak besarkan anak. Sampai sekarang alhamdulillah anak-anak semua dah besar dah. Cuma kita ni tunggu nak mati dah, tua dah kita ni semua. Jomlah kita pergi mengaji. Duk kisah maidam minum kat kedai kopi. Sembang pasal bola sepak tua bakar. Tu cerita. Lo ni zaman orang kayu bersuka. Merata-rata jalan kayu bersuka. Larak kayu bersuka naik ke tajam ke atas. Larak kayu bersuka naik gunung jerai naik ke atas ni. Bang subuh masjid 2-3 depa tak boleh pi, tak larak. Kayu bersuka nu lo ni pula boleh tunjuk pula berapa kilometer kayu. Ni di sini kayu sampai Yan tu. Kayu. Peluh bercakap. Apa semua. Bang subuh tak payah kayu, jalan kaki pun sampai. Tak larat. Beli bersuka sampai 40,000, boleh angkat satu jari je.
Punya anak kayuhnya. Pagi-pagi pakai helmet laki bini. Ke seluar ketat. Seluar ketat. Tu tonggek kayu biskut. Nu benduk-benduk. Dan tuan sekalian lah. Tak apalah nak kayuh lah. Hang larat pencik dah. Surau larat pi dah. Mengaji larat pi dah. Kerja dok kayuh nak apa? Ni cerita ustaz kayuh biskut ni sihat lah untuk jantung dia apa aku tahu lah. Nanti soal sekarang, kenapa hang boleh kayuh naik tahu ngak kenah ke Bukit Mentajam apa kata? Hang ngak kenah ke Kabak naik nu sampai Gunung Jerai nu, naik basikal tok atas semua. Tu letih Untuk sihat. Tapi pasal masjid tak boleh pergi. Bunyi bang subuh tidur terkangkang. Pada tu pula sagi pagi-pagi hang kayuh basikal laki bini pi Rabak naik bukit apa semua. Kuat apa? Orang kuat ni orang boleh lawan nafsu. Tuan-tuan sekalian, boleh lawan nafsu. Tu cerita. Bukan saya salah basikal, tuan-tuan. Salah lah kalau kita boleh kayuh ke tempat-tempat yang tinggi. Main masjid, main surau, tempat-tempat mengaji. Tak boleh. Tak larang. Ni musim dia. Tak tahu lah nak tahan lama mana musim basikal ni. Tuan-tuan sekalian, itu cerita. Bagus lah, bukan kata tak bagus jaga kesihatan. Nah tu. Ramailah pakat menjumpa ustaz. Ustaz kena kayuh basikal. Baru sihat. Pakat lam ni gila basikal. Pakat duk bodek kita suruh kita beli basikal sama kayuh dengan dia. Pakat mari meneru tuan-tuan sekalian apa semua. Tak maulah aku kata. Selagi aku nak belok nak naik basikal kat rantai jatuh angin. Tak ada aku serabut. Baru nak basikal anak pula naik baik aku tak ada terus. Aku nak lari aku lari. Aku nak berjalan aku nak berjalan. Lebih perlu aku menyangkut lebih perlu. Tu semua. Tu cerita dia. Nah, bukanlah kata benda tak bagus tapi kalau tak boleh pergi masjid, boleh kayuh naik Gunung Jerai, boleh kayuh naik Bukit Mentajam. Dan sekalian. Masjid tak boleh pergi, tak larang. Itu ada masalah. Tuan-tuan sekalian. Kekuatan hidayah taufik tu tak ada. Tu cerita. Biarlah kita sihat. Rohani kita sihat, jasmani kita pun sihat. Tu cerita dia. Bukanlah saya nak lemah semangat orang-orang yang duk jaga kesihatan kayu basikal ni, teruskanlah. Tapi pikir-pikir sama. Tempat-tempat mengaji tak boleh pergi nak buat apa? Baik. Iz yaquluz zalimun in tattabi'una illa rajulan mashura. Ketika berkata-kata oleh segala orang yang kafir, pada berbisik-bisik mereka itu, tiada kamu ikut ini melainkan laki-laki yang kena sihir. Depa bisik apa? Berkata-kata oleh segala orang yang kafir pada berbisik-bisik mereka itu, tiada kamu ikut ini melainkan laki-laki yang kena sihir. Tiada tentu percakapannya. Depa kata apa kat Nabi Muhammad? Orang ni kena sihir. Sebab tu dia cakap melelong, cakap melalut. Oh, kata lagu tu, Nabi baca ayat Quran pada mereka itu, dia bisik kat kawan, dia ni orang kena sihir. Sebab tu dia cakap melalut. Kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Lihat olehmu ya Muhammad, betapa perbuat mereka itu bagi engkau itu serupa. Cuba kamu tengok Muhammad, apa depa kata kat kamu? Tegamak depa kata kamu ni orang yang disihir sehingga kamu bercakap macam orang gila. Sedangkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca itu ialah ayat Quran, kalamullah. Tapi mereka kata apa yang mereka tak tahu. Mari. Lihat olehmu ya Muhammad, betapa perbuatan mereka itu bagi engkau akan serupa dengan orang yang kena sihir dan tuk nujum dan syair. Fadallu fala yastati'una sabila. Maka sesat mereka itu daripada jalan hidayah, maka tiada kuasa mereka itu dapat jalan agama Islam. Pasal apa? Hati mereka tu bongkak, sombong. Cuba duduk dengar elok-elok apa yang Nabi baca, apa Nabi pesampaikan. Perhati dengar elok-elok. Dia akan dapat petunjuk. Tapi tak tengok, inilah orang yang kena sihir. Bercakap melaluk melelong orang jahat semua.
Bisik-bisik kata kat Nabi begitu. Tapi ada Nabi berhenti daripada menyampaikan Islam. Dah terus sampai peringkat depa rancang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bawa Islam. Dimusuhi oleh kaum kerabat dia, Abu Jahal, Abu Lahab, bukan orang lain. Abu Lahab bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang pertama menyambut maulud dan dialah yang pertama melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap dengan maki lagi. Allah maki dia balik. Tabbat tiada api lahab wa tab. Belah. Itu, jaga. Baik. Wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Kata mereka itu musyrikin Mekah, adakah apabila jadi kami tulang sahaja, hancur-hancur, adakah kami dibangkit sekalian? Kemudian yang baru pula ini perkataan ini, engkar bangkit kubur. Kata mereka itu musyrikin Mekah, adakah apabila jadi kami tulang sahaja, hancur-hancur, adakah kami dibangkit sekalian? Macam mana nak bangkit balik tulang-tulang kami hancur? Macam mana nak bangkit balik seperti mana baru? Pokok pangkal pegangan kita ialah selepas mati hidup balik. Itu pegangan kita. Kalau tak percaya lepas pada mati hidup balik, hancurlah segala-galanya. Yang kita ingat ada hutang, kita nak bayar hutang sebab kita ingat kita mati, lepas tu nak hidup balik. Kalau mati terus tenang, lepas tu nak hidup balik nak kena soal. Itu pokok pangkal dia. Kita nak kena tunai amanah. Pasal apa? Sebab kita ingat kita mati, lepas tu nak kena hidup balik. Kalau mati terus tenang. Sebab tu kita kena tunai amanah. Kita tak boleh khianat. Dan kita kena tunaikan tanggungjawab. Segala-gala benda yang dipertanggungjawabkan kepada kita, pasal lepas pada mati kita kena hidup balik. Kalaulah dalam hati memang tak percaya lepas pada mati hidup balik, dia nak kalut apa? Dia curi dua orang, curilah. Dia zalim orang, zalim lah. Dia nak rasuah lah. Dia nak khianat lah. Apa dia nak buat, dia buat lah. Pasal apa? Mati jadi tanah habis itu, habis encim. Sebab tu orang-orang ni jahat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji lepas pada mati hidup balik. Beriman dengan benda tu. Orang yang beriman dengan lepas pada mati hidup balik, mesti lepas pada mati kita hidup balik dengan bukti-bukti yang Allah Ta'ala bagi. Mudah je bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke depan Allah tunjuk contoh-contoh. Banyak ada contoh-contoh ayat yang lepas pada mati hidup balik. Kita takut. Ada orang kita takut, tak ada orang kita takut. Depan orang ke belakang orang sama. Pasal lepas mati hidup balik nama Yaumul Hisab, hari dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari timbang amalan kita. Lepas hidup balik pergi ke mana? Baik pergi syurga, jahat pergi neraka. Jadi orang kafir dia tak percaya lepas mati hidup balik. Dia kata apa? Tulang-tulang hancur berkecai habis dah. Macam mana nak hidup balik? Dia fikir dengan akal dia. Macam mana nak hidup balik? Itu. Baik. Dan kata mereka itu musyrikin Mekah, adakah apabila jadi kami tulang saja dan hancur-hancur, adakah kami dibangkit sekalian? Kejadian yang baru pula. Ini perkataan yang ingkar bangkit kubur dan hasyar dan syurga neraka dan hari akhirat. Bila dah tak percaya bangkit kubur, tak percaya semua. Neraka tak percaya, syurga tak percaya, mahsyar tak percaya, mizan tak percaya. Semua tak percaya lah. Titi siratal mustaqim tak percaya, habis tak percaya. Pasal apa? Lepas pada mati tak hidup balik. Dia pegang lagu tu. Kita lepas pada mati hidup balik. Hidup balik pergi ke mana? Pergi ke mahsyar. Apa yang ada di mahsyar? Banyaklah. Tu wa yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib. Lah ni tak nampak lagi. Akhirat esok nampak dengan mata kepala. Ainal yaqin, mata tengok yakin. Apa dia ada? Dihimpun daripada mahsyar. Tidak berpakaian seperti mana kamu lahir dahulu.
Telanyang bahagian kasut pun tak ada. Matahari Sabtu Mei di atas kepala, kata Nabi, panas hingga tenggelam dengan peluh sendiri. Manusia banyak mana? Sejak daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat ni, hak mati, semua sekali manusia ni, sejak daripada Nabi Adam sampai kiamat, hidup balik satu tempat. Tempat tu nama dia Mahsyar. Duduk situ. Nak tunggu di situ pun Allah tak tahu. Di sana ada kolam Kausar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang minum air kolam Kausar, orang yang beri minum, orang-orang yang berbuka, orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Lagi ada mizan, tempat timbangan amalan. Ada siratal mustaqim. Ada neraka dan syurga. Jadi pegang yang ni, kita tak berani buat jahat, tak berani buat maksiat, tak berani nak tipu-tipu orang. Sebab di dunia mungkin boleh elak. Kadang-kadang dia salah, guna lawyer pandai-pandai, hak salah jadi betul. Selesai dah? Tak selesai. Di akhirat esok ada lagi perbicaraan. Tapi kalau tak percaya, orang ni lah paling jahat. Dia nak buat apa, dia buat. Dia bukan percaya lepas pada mati nak hidup balik. Itu. Baik. Maka orang mukmin wajib beriman dengan bangkit kubur dan dengan akhirat, daripada pahala dan siksa, syurga dan neraka. Kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Kata olehmu ya Muhammad, jadilah kamu itu batu atau besi. Jadikanlah kamu itu batu atau besi. Baik. Kul kunu hijaratan aw hadida. Kata olehmu, jadi oleh kamu batu atau besi. Awal Allah sebut. Tengok macam mana batu dan besi. Batu yang pejal, yang kuat, bila dihancur-hancurkan batu jadi kecil. Batu boleh tak dia jadi pejal balik? Boleh. Ni bangunan-bangunan yang ada ni jadi daripada apa? Daripada batu. Batu yang pejal itu dihancur-hancurkan sampai jadi halus. Kalau orang buat bangunan tahu, batu tu pula dibajak yang halus. Simen juga ambil daripada batu, dihaluskan lagi simen. Pasir itu juga pecahan-pecahan daripada batu. Pasir itu bacuh, ambil simen, ambil batu, ambil pasir, bacuh. Dia jadi apa? Dia akan jadi balik batu, rumah batu yang kuat, lebih kuat daripada dulu. Jadi balik bangunan-bangunan yang mencakar langit dengan kukuh. Daripada apa? Daripada batu-batu yang hancur. Pasir daripada batu yang hancur. Simen daripada batu yang hancur. Batu-batu, orang panggil batu kasaran, batu tiga suku tu, daripada batu yang hancur. Campur balik, jadi batu balik. Yang kuat lagi, yang hebat lagi, yang berdiri megah, tinggi dan kukuh. Kamu tak boleh fikir ke? Daripada batu yang hancur itu dijadikan lebih kuat daripada tu. Kamu ni manusia. Yang lembek dia bukan sekemah batu pun, bukan sekukuh batu pun. Apa masalahnya bagi Allah bila hancur nak hidup balik? Ini contoh yang Allah Ta'ala bagi, boleh kita fikir. Itu batu. Au hadida, ataupun besi. Besi, cuba tengok besi. Besi pejam, keras besi. Boleh perancang tak besi? Boleh tak perancang? Boleh. Kalau orang kelam, kerja kelam besi, dia bakar bagi hancur. Akhirnya besi yang pejam, yang kuat itu hancur dengan api. Jadi macam air. Tapi bagi dia sejuk. Sejuk daripada air tadi jadi macam mana? Jadi balik besi yang pejal, lagi kuat daripada dulu.
Ini Allah Ta'ala ajar kita. Selepas daripada mati, jadi balik kita macam dulu. Seperti mana gunung batu jadi batu, hancuran-hancuran pasir jadi batu, hancuran-hancuran simen jadi batu. Hari ni penuh dengan mata kepala kita. Rupanya hari ni buku kita faham. Rumah batu, bangunan-bangunan bertingkat-tingkat daripada batu, mengajar kita bahawasanya kita selepas pada mati akan jadi balik. Hancur berkecat, jadi balik manusia. Untuk soal jawab apa yang kita buat? Kerana batu-batu yang dihancurkan daripada gunung-gunung jadi rumah batu, jadi bangunan batu, jadi pejabat batu. Jadi balik walaupun dia dah hancur. Besi yang pejam, kuat besi itu dihancurkan dan dileburkan. Masa hancur lebur dia panas tu jadi apa? Air, cayak tolak boleh. Tapi bila dia sejuk, jadi apa balik? Jadi besi balik. Jadi besi balik. Apa salahnya kita hidup di dunia ni sebentar, masuk dalam kubur sekejap, lepas tu bangkit di akhirat yang kekal abadi. Daripada batu, gunung batu jadi simen, jadi pasir, jadi batu-batu kecil, sekejap tukar balik jadi bangunan-bangunan batu yang hebat. Daripada besi yang pejam jadi air, lepas tu jadi besi balik. Apa kita daripada manusia hancur jadi manusia balik? Apa masalah? Ini contoh yang Allah Ta'ala tunjuk. Kul kunu hijaratan aw hadida. Kata olehmu, jadi olehmu batu ataupun besi. Fikirlah. Jadi tak ada sebab. Dengan hujah-hujah yang Allah Ta'ala bagi, kita tak percaya lepas pada mati nak hidup balik. Kalau tak percaya, kafir lah. Orang beriman percaya 100% lepas pada mati hidup balik. Tu yang kita takut tu. Takutlah, takut. Kadang-kadang kita tengok dengan iman, tuan-tuan. Duit masuk dalam akaun dia, duit tak betul. Dia pun kada pun duit sangat. Tu yang dapat. Dia tolak buang dah ribu-ribu, tolak buang. Ada sampai 2-30 ribu. 2-30 ribu ni tuan-tuan, kalau dia nak makan, siapa pun tak tahu, siapa pun tak marah. Tapi dalam akaun dia tu ada duit tak betul. Makan pilah. Mana boleh. Akhirat esok. Akhirat esok dihisap. Ni duit riba ada dalam ni. Dia bawa keluar. Rasa tak puas hati, tambah lagi lebih pada tu. Biar tinggal sikit tak apa. Bagi. Untuk nak buat jalan, kau buat madrasah, buat apa semua, buat aku tak mau. Tak mau pasal apa? Siapa tak mau duit? Semua orang mau duit. Fikir lepas pada mati ni nak menyusahkan dia, aku tak mau. Tu cerita dia. Biar aku susah tak apa. Kenapa? Susah di dunia sebentar, susah akhirat kekal abadi. Tu tahun-tahun kutip bayar habis. Biar ada tak ada apa tak apa. Kenapa? Takut. Takut. Batu kalau nak makan pun makan betul-betul hak dia. Ni tak tahu beriman dengan akhirat. Curi hak orang. Tanah orang kira mai pulah, tanah pulah ini boleh kat dia. Ni macam mana cerita? Tiba belaka yang halal, yang haram semua hentak. Makan rasuah, di judi, di riba, tiba belaka. Main tu. Macam zakat dan zakat. Kadang-kadang ialah saya duduk di pejabat tu mai bagi duit zakat, muka pun tengok muka takut. Takutlah ustaz, takut. Iman dia tu. Tua nampak orang tua kadang hebat tu takut lah. Tak maulah, takut. Apa semua? Bayar ambil ni zakat lah, ni derma lah, wakaf lah. Yang ni takut ada eka, ada lagi duit ni bagilah apa semua ni. Takut. Pasal apa? Sebab dalam hati ada percaya lepas pada mati hidup balik. Tak percaya macam mana? Besi cayak jadi besi balik. Batu hancur jadi rumah batu balik. Kita pun lagu tu lah. Manusia hancur jadi manusia balik. Cuma berbeza dengan dulu. Dulu kita hidup di dunia, sekarang kita hidup di akhirat. Dulu gunung batu, sekarang rumah batu. Tapi batu juga jaga. Dulu besi bentuk lain, sekarang besi juga tapi bentuk lain, tapi besi juga. Kamu pun sama lah. Dulu hidup di dunia, sekarang hidup di akhirat.
Sebelum mati kamu kena selesai apa masalah. Hidup kita, tugas kita tuan-tuan sekalian, duk saja fikir. Pada mati apa lagi nak sangkut aku ni? Ada dosa bertobat. Ada hutang bayar. Ada semayang apa haji ni tak qada lagi, puasa qada. Ada sakit-sakit dengan hati orang apa semua selesai minta maaf apa semua. Ada pembahagian harta tak betul apa semua ni kita boleh perbetul lagi. Jangan ada masa pergi perbetul bang. Ni luku silap ambil hang. Abang weh, sebenarnya hang apa semua ambil lah kat hang. Apa semua. Ini pip betul bang. Waktu hidup ni lah tuan-tuan. Hidup kita duduk saja. Bila kita macam kita tarik tali tu dah. Tarik tali tak mana sangkut pi ukai, tak mana sangkut pi ukai, tak mana sangkut pi ukai. Duduk di dunia ni kena fikir. Apa lagi nak tersangkut aku di akhirat? Tuan-tuan sekalian, selesai. Saya pun gitu tuan-tuan. Hari fikir. Macam mana nak selesai? Sangkut sana, sangkut sini nak buat selesai. Apa semua. Tambah-tambah duit wakaf orang, duit zakat orang, duit derma orang apa semua. Kadang-kadang sedih dan takut. Tuan-tuan sekalian. Tu yang usaha bekerja buat apa semua. Tapi lah hati tu dah takut. Takut apa aku buat ni nampak kebajikan. Akhirat esok tak ada kebajikan macam mana? Tak ada kebajikan macam mana apa semua? Sekat mana boleh kita jaga, sekat mana boleh kita apa semua? Kadang-kadang rasa takut duduk tempat. Sebab apa? Kita menguruhkan amanah-amanah orang dengan fidyah orang, dengan zakat orang, dengan wakaf orang, dengan infak orang apa semua. Meminta tolong kat Allah Ta'ala. Kalau ada terlepas pandang, tersilap ke mana, minta lah Allah Ta'ala ampun. Tuan-tuan sekalian. Itu. Kita sama-sama lah kita tuan-tuan. Kita nak mati. Lepas tu yang takut bukan takut nak mati tu. Mati nak kena hidup balik. Kalau mati piak terus macam kucing tu senang. Cahaya itik mukbal tu boleh makan-makan daging bukan. Sebenarnya kita ni manusia. Mati hidup balik. Summa latus'alun yauma izin anin na'im. Kemudian disoal pada hari ini semua nikmat yang kamu terima. Kena jawab. Apa yang kamu buat di dunia? Tak kenal Allah, tak cukup apa lagi tak kenal Allah Ta'ala. Allah bagi Quran nak kenal dia. Turunkan Quran. Allah jadikan alam-alam yang ajaib serba indah ni untuk tengok tanda-tanda kebesaran dia. Tak cukup lagi kan nak kenal Allah. Tanggungjawab kita halal haram. Kewajipan-kewajipan kita semayang, puasa, zakat, haji sempurna elok lah. Tengok semayang kita. Tak rasa kita buat elok sangat dah. Pipi akhirat esok tak kenal tak kenal dah ni macam mana nak buat? Nak perbetul kita mana? Mayang puasa. Rasa kenal sangat dah. Ada tak betul lagi nak buat macam mana? Zakat. Kira rasa macam keluar semua dah. Ada lagi terselitkan apa semua. Macam mana? Nama duit hang. Hang rasa duit hang. Anak yatim ada dalam tu. Hak fakir miskin ada dalam tu. Hak bin sabi ada dalam tu. Hang duk guna pakai. Berjamu nak pindah hang makan. Nah gitu. Haji hang rasa sempurna buat ada apa semua. Nak cek lagi ikhlas tak ikhlas kan banyak tuan-tuan sekalian hidup kita. Sebab tu kata Nabi, kalaulah kamu tahu benda yang aku tahu, nescaya kamu menangis banyak daripada ketawa. Kata Nabi, kalau kamu tahu benda yang aku tahu ini, nescaya kamu banyak menangis daripada ketawa. Pasal apa? Susah-susah lagi kita nak kena lalu di depan. Oh dia, hak banyak kita lepas dah belakang. Hak ke depan nak main ni, sakaratul maut. Orang lain lalu dah, kita nak kena lalu. Adik-beradik kita pun lalu ramai dah. Kita nak lalu sakaratul maut. Lagi apa dia lagi? Barzakh. Ramai dah orang duduk alam barzakh. Kadang-kadang renung tengok boy ramainya kawan-kawan duduk sengih duduk gelak ketawa apa. Sengap dah pi 5 tahun dah, cek-cek 10 tahun dah alam barzakh. Kita nak kena lalu. Lagi depan dia apa dia lagi? Bangkit kubur. Kita nak kena bangkit daripada kubur ni semua kita nak kena lalu. Hak depan kita ni lebih mencabar lagi daripada hal lepas-lepas. Mana tak takut? Takutlah tuan-tuan sekalian. Modok atas dunia ni buat ibadat elok-elok. Apa benda hak boleh tersangkut apa semua, cuba kita selesai. Hak selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kata Nabi, kalau kamu tahu benda yang aku tahu, kamu menangis banyak daripada ketawa. Kenapa? Mati nak kena hidup balik. Allah bagi hujah. Hang tak percaya macam mana? Batu yang hancur pun jadi batu. Besi yang hancur pun jadi besi balik.
Nah gitu. Banyak lagi lah timah yang hancur jadi timah balik. Nah itu. Apa masalahnya kamu yang hancur nak jadi manusia balik? Habis. Zalika au khalqan mimma yukabbiru fi sudurikum au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Kata olehmu ya Muhammad, jadilah kamu itu batu atau besi atau makhluk yang lain daripada barang yang besar pada hati kamu daripada terima hidup. Maka tak dapat tiada daripada hidup kamu dengan masuk roh. Istimewa pula tulang reput-reput dengan terlebih mudah dihidupkan kerana sekalian masuk dalam lipatan kudratnya. Apa masalahnya kalau batu boleh jadi batu balik, besi boleh jadi besi balik? Apa masalah manusia nak jadi manusia balik? Patutnya lebih senanglah batu pejar nak jadi batu pejar balik, besi pejar jadi besi. Mudah bagi Allah. Jadi nak cerita Allah kamu tu pun amat mudah. Dulu hang tak ada langsung aku buat bagi ada. Kita air mani lula jadi manusia. Apa masalah? Lepas pada tu hancur berkecai dalam kubur nak hidup balik, tak ada masalah. Hang percaya ke tak percaya ke pulang lah. Hang percaya hang beriman hang selamat. Tak percaya esok nak minta balik-balik ke dunia, dunia dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dunia ni apa? Fana. Binasa. Akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirat kekal abadi. Fasayaquluna man yu'iduna. Maka lagi berkata mereka kafir-kafir ketika hidup di akhirat, siapa yang mengembalikan kami hidup ini? Bangkit akhirat esok, mereka kata siapa yang hidupkan kami kembali ini? Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Kata olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu yang mengembalikan kamu itu Allah, Tuhan yang menjadikan kamu mula kali. Siapa yang menghidupkan kami kali yang kedua? Yang menghidupkan kamu kali kedua ialah Tuhan yang menjadikan kamu kali pertama. Dulu dia juga jadi kamu daripada tak ada. Sekarang dia juga menghidupkan kamu. Kita baca dalam surah Yasin kan, man ba'athana min marqadina. Saktah tu tenganga tu. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkit kami daripada tempat tidur kami? Siapa? Hadza ma wa'adar rahman. Ini janji Tuhan yang Maha Rahman. Tuhan janji. Hang duduk dalam kubur, aku hidup balik. Hadza ma wa'adar rahman. Ini janji Tuhan Maha Rahman. Hang tengah apa? Terkejut. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkit kami daripada tempat tidur kami? Lama tidur dalam kubur. Allah bangkitkan. Allah jawab, hadza ma wa'adar rahman. Inilah janji Tuhan yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun. Benar apa yang rasul-rasul sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, disampaikan oleh Rasul, disampaikan oleh pewaris Rasul, benar. Wa sadaqal mursalun. Benarlah apa yang disampaikan Rasul. Nah itu. Ya, baik. Qulil ladzi fatarakum awwala marrah fayunghiduna ilaika ru'usahum. Maka lagi menggolek mereka itu kepada engkau akan kepala mereka itu tak hancur. Nah, geleng kepala mereka itu buat heran, yaquluna matahu, dan berkata mereka itu, manakala lagi ia bangkit kubur itu? Nak bangkit macam mana? Kata orang kafir, qul asa an yakuna qariba. Dia geleng kepala. Lepas tu tanya pula, bila nak bangkit kubur? Ejek lagi. Dah bagi contoh dah. Nabi tetap menerang dan menjelaskan pada mereka bahawa lepas pada mati kita hidup balik. Dia geleng kepala. Apa makna geleng? Kami tak percaya. Mustahil, tak logik. Kami tak percaya. Dah hancur berkecai tulang temulang nak hidup balik. Tak logik, tak masuk akal. Kata mereka. Lepas tu yaquluna matahu
Lalu mereka kata pula kat Nabi, bila nak hidup? Bila nak bangkit kubur? Bila? Tu kata dia. Siap tanya betul. Qul asa an yakuna qariba. Kata oleh ya Muhammad, sesungguhnya adalah ia hampir. Adalah ia hampir. Terus duk tanya lah bila hampir tak lama mana. Apa dia? Tak lama dah kita nak bangkit kubur. Apa dia? Mati, duduk dalam kubur. Duduk dalam kubur, lepas tu bangkit kubur. Kita dengan mati ni lama dah. Tak lama dah. Musyrikin yang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ejek Nabi lepas pada tu, mereka terbunuh di medan Badar. Habislah riwayat hidup mereka dan mereka lalu ke alam barzah dan tunggulah masa duduk dalam kubur tu pun percaya dah. Lepas pada mati hidup balik. Kita kalau kita tanya, bila nak hidup balik? Tak lama. Tak lama. Masa hang mati hang faham. Lama kan? Tengok umur kita lah ni. Ada orang mati umur 40, kita pun 40 dah. Ada orang mati umur 50, kita pun 50 dah. Ada orang mati umur 60, kita 60. Maknanya bila-bila masa kita akan mati dan hidup balik. Mati itu langkah pertama, duduk dalam kubur, lepas tu hidup balik. Lama ada lagi nak hidup balik ni tak lama. Selepas daripada hang mati, hang fahamlah lepas pada tu. Tu cerita dia. Baik. Qul asa an yakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna ilaihim wa tazunnuna in labistum illa qalila. Yaitu hari yang menyeru Allah. Hari yang menyeru Allah Ta'ala akan kamu atas lidah Israfil. Sangkakala yang kedua, maka kamu jawab seruan daripada kubur dengan pujian kamu hidup, dan kamu zon bahawa tiada kamu duduk dalam kubur melainkan sedikit berasa, sebentar sahaja. Wa nufikha fis suri, kita baca. Fa iza minal ajdati ila rabbihim yansilun, dalam surah Yasin. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, wa nufikha fis sur fa izahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba daripada pintu-pintu kubur mereka itu, mereka dibangkit. Bangkit daripada pintu kubur mereka itu. Bangkit kata apa? Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkit kami daripada tempat tidur kami? Nah itu. Jadi tu yang kata Allah, bangkit kubur itu sekejap je. Sekejap, tak lama. Lama lagi kan? Tak lama dah. Bila? Tak lama dah. Apa dia? Hang mati, hang duduk dalam kubur, dengan bangkit kubur walaupun berpuluh-puluh ribu tahun, walaupun ratus-ratus ribu tahun. Masa bangkit tu, macam semalam je kami tidur. Semalam je. Itu nak Allah sebut qaribah, dekat. Dia pun terkejut. Wa nufikha fis sur fa izahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Tiup sangkakala yang kedua, bangkit daripada pintu-pintu kubur mereka itu. Walaupun duduk ratus, ribu, juta, ribu tahun duduk dalam kubur, bangkit macam tidur semalam ataupun setengah malam saja. Sekejap. Ini pun Allah tunjuk kita. Kadang-kadang badan kita penat. Kita tidur 8 jam. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 jam tengah pada tu tidur. Letih. Sampai 9 jam. Letak kepala tu tak tahu apa dah. Jaga. Rasa ombe baru letak kepala. Hai hang letak kepala apa? 9 jam hang tidur tadi tau. Cuba hang tak tidur. Kau duk tak kerusi melengu 9 jam. Rasa macam mana? Oi lamanya. Hang letak kepala 9 jam macam sup sat je. Begitulah kata Allah, masuk dalam kubur, duduk dalam kubur ribu-ribu tahun. Nak bangkit pula tu sekejap je, macam hang lena. Mainnya kita penat kan. Saya begitu bila penat letak fahisha tu, jaga-jaga subuh. Ombe sekejap, tak tahu apa. Gitulah. Allah tunjuk bukti. Hang duduk dalam kubur esok nak bangkit kubur lama tu je. Main dengan orang duk tunggu ni rasa lama lah. Tapi hang tidur dalam kubur. Macam mana dengan hang tidur di dunia? Sekali rasa sekejap. Lepas tu hang jumpa lah hawa-hawa. Allah tiup balik roh bertemu dengan jasad, hidup.
Ini kerja Allah yang mudah. Tak ada payah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jawab. Apa yang buat dia atas dunia? Iaitu hari yang menyeru Allah Ta'ala akan kamu atas lidah Israfil yang kedua. Maka kamu jawab seruannya daripada kubur dengan pujian. Kamu hidup. Dan kamu zon buat tiada kamu duduk dalam kubur, melainkan sedikit berasa. Kamu jawab dengan pujian. Alhamdulillah. Tu ada kata orang-orang yang jahat pun sebut juga Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita berjalan tengok tempat lapang tenteram apa semua, sebut apa? Alhamdulillah. Kita daripada alam dunia, lepas pada tu masuk alam kubur, lepas tu pergi alam akhirat. Bangkit kubur, tengok apa sebut? Alhamdulillah, pujian bagi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tengok-tengok pada mahsyar, lidah kita sebut Alhamdulillah. Selesai dah kita semua. Nah, itu. Sebab itulah tuan-tuan, Allah bagi peluang kita hidup di dunia untuk selesai apa-apa yang tak selesai. Urusan kita dengan Allah bagi selesai. Dosa-dosa bertobat. Semayang jaga makin elok. Ada tinggal atas mana qada apa. Zakat kita jaga bagi elok. Tambah lagi derma wakaf apa semua. Urusan kita Allah selesai. Lepas tu selesai urusan kita dengan orang. Bila habis semua selesai, kita mati, bangkit daripada kubur, tengok pada mahsyar, keluar perkataan apa? Alhamdulillah. Habis dah, tak ada hak susah. Tak ada dah. Itu. Kalau tak selesai di dunia ni, berjumpa ke depan lagi susah. Lagi susah. Tu yang kata tu, kalau kita fitnah orang, tuduh orang, sedangkan dia kita kata pun kita tak tekuk kepala, akhirat esok merangkak dalam api neraka, pi cari orang tu. Susahnya. Di dunia tak mau pi cari siap-siap, bagi selesai. Akhirat esok duk merangkak dalam api neraka tu, pi cari nak selesai dengan dia. Nak selesai dengan dia. Tu cerita. Dosa ni dua ya tuan-tuan. Nak padam dosa dengan dua cara. Yang pertama, padam dosa dengan bertaubat. Senang dengan Allah Ta'ala, senang. Menyesai, tinggal terus, tak ada cadar nak buat lagi. Cukup. Kalau ada sangkut dengan manusia, selesai dengan manusia. Selesai dengan manusia. Habis. Terpadamlah dosa kita. Ketegak tak mau padam dengan cara yang pertama, pilih yang kedua. Biar Allah Ta'ala basuh dengan api neraka. Dua pilih, basuh dengan bertaubat ataupun basuh dengan api neraka. Dua tu saja. Bangkit daripada kubur, tengok dah. Sebab tu tuan-tuan, kita biasa dengar dah. Sebab tu berbeza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Dia biasa dengar dah cerita-cerita neraka, cerita-cerita syurga yang Nabi cerita, Allah Ta'ala cerita. Bangkit esok, dia tengok apa yang ada depan mata dia dengan apa yang dia mengaji di dunia dulu. Alhamdulillah. Hari ni apa yang aku mengaji, aku tengok dengan mata kepala aku. Apa semua. Hara-hara, apa semua. Itu. Yang macam mana Nabi sebut, 7 orang dapat payung di padang mahsyar. Orang lain tak ada payung, dia ada payung. Panas ni tak tahu tuan-tuan. Banyaklah apa semua. Orang yang berulang alik ke masjid. Orang yang bersahabat kerana Allah, berpisah kerana Allah. Orang yang hati dia bergantung dengan masjid. Dah sengah-sengah tuan-tuan, dia pergi mana pun teringat masjid. Hati dia bergantung dengan masjid. Perjalanan pergi mana pun, kisah nak atak semayang lagu mana apa semua. Ini tuan-tuan sekalian. Ingatlah. Qul li ibadi wallahu a'lam.